Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Wan Amir Kristina binti Wan Abdul Azizi dan rakan kumpulan saya iaitu Nabila Syahada binti Ismail akan membentangkan tajuk pembentangan kumpulan kami iaitu ejaan Jawi yang disempurnakan. Kita masuk pada isi kandungan. Dalam pembentangan kami akan membentangkan 3 perkara iaitu yang pertama adalah kaedah diftong, yang kedua adalah penggunaan imbuhan dan yang ketiga adalah rangkai kata serta kata ulang. Seterusnya kita masuk kepada kaedah diftong. Apa itu kaedah diftong? Kaedah diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah. Kita bergerak pula kepada bentuk-bentuk diftong. Ada 3 jenis bentuk diftong. Yang pertama adalah A iaitu alif ya. Yang kedua adalah au iaitu alif waw dan yang ketiga adalah oi iaitu waw ya. Habis kepada bentuk diftong, kita tengok penggunaan kaedah diftong. Sekarang kita masuk kepada penggunaan kaedah diftong. Penggunaan kaedah diftong ni kita dapat kena pasti pada 3 kedudukan, iaitu yang pertama pada awal perkataan, yang kedua di tengah perkataan dan yang ketiga ada pada akhir perkataan. Kita sentuh dulu kaedah diftong alif ya iaitu I. Contoh perkataan yang menggunakan kaedah diftong di awal perkataannya adalah I sing, iaitu kita dapat lihat ada huruf alif ya di hadapan ejaannya. Yang kedua, di tengah perkataan kita dapat lihat perkataan huruf ampaian di mana kita dapat kena pasti terdapat huruf diftong di antara huruf pa dengan huruf nun. Seterusnya yang terakhir adalah di akhir perkataan, iaitu kita dapat lihat dalam perkataan sesuai kita dapat kena pasti ada diftong dekat situ, iaitu di hujung ejaan dia iaitu alif ya. Seterusnya kita masuk kepada contoh diftong untuk huruf aw iaitu alif waw. Pada awal perkataan contohnya bila kita gunakan perkataan audit, kita dapat kena pasti ada diftong di hadapan iaitu alif waw. Seterusnya di tengah perkataan contohnya perkataan saudara, kita dapat tengok kaedah diftong dia berada di antara huruf sa dengan huruf da iaitu alif waw dekat tengah tu, dia akan jadi saudara. Dan di akhir perkataan iaitu pulau, kita dapat lihat kaedah diftong ni ada di hujung perkataan itu iaitu selepas perkataan la iaitu alif waw, jadi pulau. Seterusnya kita tengok penggunaan diftong waw ya. Contohnya di awal perkataan digunakan oidium. Sebabnya dia tambah alif dekat situ, sebab kalau dia guna waw ya saja dia jadi widium. Jadi macam tak kena lah. Jadi dia kena tambah juga alif dekat situ. Seterusnya kita tengok di tengah perkataan iaitu boycott. Kat mana kita dapat kena pasti adalah di antara huruf ba dengan huruf kaf, iaitu ada waw ya di tengah, jadi boycott. Seterusnya di akhir perkataan kita dapat lihat pada hujungnya pada perkataan kaloi iaitu waw ya di belakang selepas huruf la, jadi kaloi. Habis kepada kaedah diftong, kita masuk pula kepada penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan ni ada 3 iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dengan imbuhan apitan. Jom kita tengok contoh-contoh imbuhan. Mula-mula kita belajar tentang imbuhan awalan. Apa itu imbuhan awalan? Imbuhan awalan adalah kata dasar yang menerima imbuhan di awal perkataan. Berikut merupakan contoh-contoh imbuhan awalan yang sering kita gunakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Jawi. Contohnya men, mem, me, ter dan sebagainya. Kita dapat lihat contoh yang saya berikan di bawah tu. Macam mana kita nak gabungkan imbuhan dengan perkataan sampaikan dia jadi perkataan yang lengkap lah. Contohnya kita guna imbuhan bara, jadi bird, kita tambah mana-mana perkataan. Contohnya kita ambil cuti, jadi bird tambah cuti akan jadi bird cuti. Kalau tanpa imbuhan dia akan jadi kata dasar je, contohnya cuti je. Sekarang mari kita belajar tentang imbuhan awalan iaitu per, ter dengan ber. Setiap imbuhan awalan ni apabila dia bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, jadi huruf alif tu akan dikekalkan pada kata dasar tersebut. Kita tengok contoh yang tadi saya buat tu. Contohnya berada. Jadi ber, bila dia tambah imbuhan yang mempunyai kata dasar yang bermula dengan huruf alif iaitu ada, dia akan dikekalkan lah, jadi berada.
Jadi bila kita eja, kita kena kekalkan huruf alif tu. Okey, contoh seterusnya dah terikut. Sama juga, bila kita guna kata dasar yang ada huruf alif, yang mula dengan huruf alif, kita kena kekalkan. Jadi ejaan yang sempurna jadi terikut. Terikut. Begitu juga yang seterusnya. Okey, seterusnya jom kita belajar tentang imbuhan awalan yang lain, iaitu imbuhan awalan meng dengan peng. Okey, imbuhan awalan meng dengan peng ni apabila dia bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, iaitu yang berbunyi I ataupun berbunyi U, dia akan dihilangkan huruf alif pada kata dasar tersebut. Okey, kalau tak faham, kita tengok contoh yang saya dah nyatakan ni. Okey, contohnya kita guna imbuhan awalan peng dengan kata dasar edar. Kata dasar edar tu kita guna alif kan di hadapan. Okey, jadi bila nak gabungkan dia, kita kena hilangkan alif tu sebab dia jadi pengedar. Jadi bunyi huruf I lah. Jadi kita kena hilangkan dia, akan jadi pengedar. Okey. Seterusnya kita tengok contoh kata imbuhan yang guna meng. Okey, meng, bila dia nak gabungkan dengan intai tu kan dia bunyi I kan, intai. Okey, so kita kena hilangkan I tu daripada ejaan perkataan tersebut. Dia akan jadi mengintai. Okey, begitu juga yang terakhir. Okey, seterusnya kita belajar pula imbuhan awalan meng dengan peng, tapi penggunaannya yang lain. Okey, imbuhan awalan meng dengan peng ni, dia apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif yang berbunyi A. Tadi I dengan U, sekarang A. Okey, jadi huruf alif tu akan dikekalkan. Contohnya, kita guna imbuhan peng dengan kata dasar atur. Atur, dia huruf alif kan kat depan, tapi dia bukan bunyi I atau U, dia bunyi A. Jadi kita kena kekalkanlah huruf alif tu dalam ejaan perkataan tersebut. Dia akan jadi pengatur. Begitu juga dengan imbuhan awalan meng pada contoh kedua. Apabila bertemu dengan kata dasar asuh yang berbunyi A, iaitu A. Okey, jadi bila dieja, kita kena kekalkanlah huruf alif tu jadi mengasuh. Ya, habis kepada imbuhan awalan, kita masuk pula kepada imbuhan akhiran. Okey, apa itu imbuhan akhiran? Imbuhan akhiran ni adalah kata dasar yang menerima imbuhan di awal perkataan. Okey, contohnya adalah I iaitu ya, an iaitu alif nun dan kan iaitu kaf nun. Okey, sekarang kita tengok imbuhan akhiran iaitu imbuhan sekarang kita tengok imbuhan akhiran amzah nun juga, tapi yang lain. Okey, kata dasar yang diakhiri dengan bunyi A, iaitu bukan diakhiri dengan huruf alif, tapi bunyi A. Okey, perlu ditambah dengan huruf alif sekiranya terdapat imbuhan akhiran amzah nun. Okey, contohnya siapa. Okey, siapa. Kita tak ada huruf alif kat belakang kan, tapi bunyi dia pa, iaitu bunyi A di belakang. Jadi kita kena tambah amzah nun. Okey, contohnya kita tambah amzah nun dengan huruf alif juga sebelum amzah nun. Contohnya sapaan. Begitu juga dengan jaga. Jaga ni dia tak ada alif dekat belakang. Jadi bila dia bertemu dengan bila nak tambah dengan huruf amzah nun, kita kena tambah huruf alif selepas huruf kata dasar tersebut. Jadi jagaan. Begitu juga dengan baca. Jadi bacaan. Okay, sekarang kita pergi pula kepada imbuhan akhiran alif nun. Okey, imbuhan ni, kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw ataupun bunyi dia u ataupun bunyi au, iaitu alif waw, au. Okey, akan dimasukkan imbuhan alif nun. Maksudnya boleh ditambah dengan imbuhan alif nun lah. Okey, contohnya rindu. Rindu bunyi dia kat belakang u. Okey, jadi kita pun boleh masukkan imbuhan akhiran alif nun jadi rinduan. Okey, begitu juga dengan buru. Buru bunyi u dekat belakang kan. Jadi kita akan masukkan imbuhan alif nun, dia akan jadi buruan. Ataupun gurau. Gurau dekat belakang dia kita bunyi au. Okey, jadi akan jadi gurauan apabila dimasukkan dengan imbuhan akhiran alif nun. Okay, berikut merupakan contoh-contoh cara kita nak tambah imbuhan akhiran ni. Okey, kita tengok yang saraan tu. Okey, sebenarnya imbuhan akhiran yang pertama yang saya sebutkan iaitu amzah nun tadi sebenarnya adalah imbuhan akhiran alif nun. Tapi bila kita tambah alif nun ke dalam
kata dasar yang dah dieja amzah di belakang, dia akan jadi double alif di situ. Okey, sebab itulah kita potong alif tu, kita tukarkan dia dengan amzah. Sebab itulah akan jadi saraan amzah di belakang. Okey, begitu juga yang lain. Contoh-contoh yang lain dapat kita lihatlah. Seterusnya, kita tengok imbuhan yang terakhir, iaitu imbuhan akhiran kan. Okay, bila nak guna imbuhan akhiran kan ni? Okay, imbuhan ni boleh guna apabila kata kerja tu diakhiri dengan bunyi K ataupun K lah, contohnya A ke macam tu. Okay, boleh dimasukkan dengan imbuhan kan. Contohnya, masak. Masak dekat hujung dia diakhiri dengan bunyi ke macam tu kan. Okay, jadi kita tambah imbuhan kan, akan jadi masakkan macam tu. Sama juga dengan letakkan. Letak dekat hujung dia bunyi kaf, bunyi K macam tu kan. Okay, jadi bila kita tambah imbuhan kan ni akan jadi masakkan macam tu. Okey, seterusnya kita tengok imbuhan apitan. Okey, ini adalah imbuhan yang terakhir. Okey, imbuhan apitan ni adalah imbuhan yang ditambah serentak di awal dan di akhir kata dasar. Okey, seperti yang kita belajar tadi, di awal satu, di akhir satu. Tapi yang ni dia tambah dua-dua, di akhir dan di awal. Okey, contohnya bird dengan an, bird dengan kan, men dengan kan. Okey, contoh dia kita dapat lihat dekat bawah yang saya buat tu. Okey, contohnya kita guna imbuhan apitan di dengan kan. Okey, jadi di kita guna kata dasar, mana-mana kata dasar, contohnya laku. Lepas tu kita tambah pula imbuhan yang di akhir iaitu kan, jadi dilakukan. Okey, cara kita nak masukkan imbuhan apitan ni sama je macam contoh yang saya bagi tadi. Okey, jadi sekarang kita tengok contoh-contoh penggunaan imbuhan apitan ni. Okey, contohnya menggalakkan, meng dengan kan. Jadi kita tambah kata dasar dekat tengah jadi menggalakkan. Lepas tu keberanian, ke dengan an di belakang jadi keberanian. Okey, sama juga yang lain. Okay, seterusnya saya dah habis untuk imbuhan. Saya serahkan pula kepada rakan saya, iaitu Nabila Syahada. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk kata ulangan, rangkai kata, homograf dan akronim. Yang pertama kita akan lihat kepada kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan. Pengulangan ini boleh terjadi dalam bentuk asal ataupun terdapat perubahan suku kata atau imbuhan yang kemudiannya mengubah makna kata yang asal. Baik, yang pertama, kata ulang penuh. Untuk tulis kata ulang penuh dalam Jawi, kita akan tulis perkataan yang berulang tu dengan angka 2 sahaja. Contoh dia, kita nak tulis negara-negara. Kita akan ejek negara, lepas tu kita tambah angka 2. Sama juga dengan contoh yang kedua dan yang ketiga, iaitu murid-murid dan rama-rama. Yang kedua, kata ulang berimbuhan awalan. Okey, untuk kata ulang berimbuhan awalan, kita akan letakkan tanda sempang dan dikembalikan alifnya pada suku kata akhir yang berbunyi A pada perkataan pertama sebelum tanda sempang. Okey, contoh dia perkataan 5. Kita tambah imbuhan awalan, jadi ke-5. Jadi untuk perkataan ke-5 tu, kita akan eja dengan ada alif selepas huruf mim. Sebab dia menerima imbuhan awalan, jadi kita akan tambah huruf alif dan tambah tanda sempang. Sama juga dengan contoh yang kedua, iaitu kata. Berkata-kata, kita akan tambah huruf alif selepas huruf ta pada perkataan sebelum sempang tu. Yang ketiga, kata ulangan berimbuhan akhiran. Okey, untuk kata ulangan berimbuhan akhiran, kita akan letakkan tanda sempang sama juga macam tadi dan tambahkan imbuhan an pada suku kata akhir, iaitu pada perkataan selepas tanda sempang. Contoh perkataan asal dia sayur. Jadi bila terima imbuhan akhiran, kita akan tambah an kan? An lah kan? Sayur, sayuran. Buah-buahan, lama kelamaan, macam tu. Yang terakhir adalah kata ulangan berirama. Okey, untuk kata ulangan berirama, kita tulis macam biasa dan tambah tanda sempang. Contoh dia paku pakis, gunung ganang, riuh rendah. Kita eja macam biasa dan tambah tanda sempang saja.
Baiklah, tajuk yang kedua iaitu rangkai kata. Rangkai kata ialah gabungan dua perkataan yang membentuk satu maksud. Baiklah, untuk rangkai kata setara dan rangkai kata simpulan bahasa, kita akan tulis sama macam ejaan rumi. Maksudnya, okey, kita tengok contoh. Ibu bapa, kita eja dalam Jawi tu ikut ejaan rumi saja. Ibu bapa, guru besar, bijak pandai, tua muda. Maksudnya ada jarak lah. Dalam rumi, ibu jarak bapa. Jadi dalam Jawi pun kita akan eja ibu jarak bapa. Yang kedua, rangkai kata umum yang telah mantap dalam bahasa Melayu. Okey. Untuk rangkai kata umum yang telah mantap dalam bahasa Melayu ni pun kita tulis sama macam ejaan rumi. Okey. Contoh, kita tengok contoh. Kaki tangan, matahari, tanggungjawab, kerjasama. Semuanya ikut sama macam ejaan rumi. Okey, yang ketiga, rangkai kata pada asalnya ditulis secara jarak. Namun, apabila menerima imbuhan, kita akan tulis bersambung seperti ejaan rumi. Baiklah, kita tengok contoh. Kita tengok pada belah kanan. Urus setia, kita akan eja sama macam ejaan rumi. Urus, jarak, setia. Tapi apabila perkataan urus setia ni menerima imbuhan, kita akan tulis sama juga macam rumi, iaitu keurusetiaan. Kita eja rapat. Macam kalau yang asal tu, urus, jarak, setia. Tapi bila dia terima imbuhan, kita akan rapatkan sama juga macam ejaan rumi. Sama juga dengan contoh yang kedua, itu lipat ganda. Bila terima imbuhan, dia jadi melipat gandakan. Jadi kita akan eja sama je macam ejaan rumi. Baiklah, tajuk yang ketiga iaitu homograf. Homograf ialah perkataan yang sama dari segi ejaannya dengan perkataan lain, tetapi berbeza dari segi maknanya. Okey, seperti yang kita tahu, homograf ni kan ialah ejaan yang sama pada asalnya tapi berbeza maksud. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, kita akan tambah huruf vokal alif pada suku kata tertutup yang berbunyi A. Okey, kita tengok pada sebelah kanan. Perkataan lam, nun, ta, ya, qaf. Kita boleh baca perkataan ini sebagai lentik ataupun lantik. Jadi dia macam keliru. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan tu, kita akan tambah huruf alif pada suku kata tertutup yang berbunyi A. Baiklah, kita tengok perkataan yang pertama ni. Lam, nun, ta, ya, qaf. Suku kata tertutup yang berbunyi A adalah la, lan. Kan? Lan ataupun len. Lan. Lan. Jadi, okey. Pada suku kata lan ni, kita akan tambah alif. Jadilah lam, alif, nun, ta, ya, qaf. Sama juga dengan contoh yang kedua. Pa, nun, ta, sin. Kita boleh baca sebagai pentas ataupun pantas. Untuk mengelakkan kekeliruan, kita akan tambah huruf alif pada suku kata tertutup yang berbunyi A, iaitu pan. Jadilah pa, alif, nun, ta, sin. Dan contoh yang ketiga, ha, mim, pa, sin. Kita boleh baca sebagai hempas ataupun hampas. Jadi suku kata tertutup yang berbunyi A dalam perkataan ni adalah hampas. Jadi kita akan tambah alif pada suku kata ham. Okey, yang kedua adalah homograf hakiki. Homograf hakiki ni adalah perkataan yang sama dari segi ejaan tetapi berlainan bunyi. Okey, contoh dia kaf waw. Kita boleh baca sebagai kuku ataupun koko. Ba, ya, ro, waw kita boleh baca sebagai biru ataupun biro. Ba, waw, ro, waw, nga kita boleh baca sebagai burung ataupun borong. Dan yang terakhir adalah pa, ya, nun kita boleh baca sebagai pin ataupun pen. Okey. Untuk homograf hakiki ni kita akan baca mengikut ayat tu lah, mengikut kesesuaian ayat. Tajuk yang terakhir iaitu akronim. Akronim dan kata singkatan. Akronim itu kata singkatan lah kan. Okey, apa itu akronim? Akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Okey, kata akronim dalam bahasa Melayu ditulis dengan huruf tanpa dieja. Jadi untuk dalam ejaan Jawi,
Untuk akronim ni kita akan tulis padanan huruf Jawi bagi setiap huruf Rumi. Lepas tu kita tambah titik dan tak ada jarak. Contoh dia TNB. TNB ta ni padanan huruf Jawi bagi huruf T. Nun padanan huruf Jawi bagi huruf N. Dan ba padanan huruf Jawi bagi huruf B. Jadi TNB kita akan tulis ta, titik, nun, titik, ba. Sama juga dengan contoh yang seterusnya. DBP kita akan okey, D tu da. Da tu D. B, ba tu B dan pa tu P. Sama juga. Okey, untuk contoh yang ketiga ni dia agak lain sikit, iaitu UKM. Okey, dalam Jawi, U dia padanan huruf bagi U adalah alif waw. Alif waw. Jadi UKM sama juga. K tu kaf, M tu mim. Yang kedua, kata akronim bagi perkataan dalam bahasa Inggeris. Okey, untuk kata akronim bagi perkataan dalam bahasa Inggeris, kita akan eja huruf Rumi tu. Contoh dia KFC. K macam mana bunyi dia, macam tu lah kita eja. Contoh dia KFC tu kan. K, kaf, ya. Lepas tu sama juga kena ada titik tau. F, alif, ya, fa, titik, C, sinya. Sama juga yang untuk contoh-contoh yang lain iaitu MIC, UTC, WHO. Kita akan eja bunyi huruf Rumi tu. Baiklah, seterusnya kata akronim yang dilafazkan sebagai suku kata dieja mengikut tulisan ejaan Rumi. Yang ni, MARA. MARA ni adalah akronim bagi Majlis Amanah Rakyat. Kita akan eja sama macam akronim dalam bahasa Melayu tu, MARA. Kita akan eja mim alif ra alif, MARA. Sama juga TASKA, JAKIM, Petronas. Kita eja ikut akronim dalam bahasa Melayu tu. Dan yang terakhir, akronim bahasa Inggeris yang sudah terserap ke dalam bahasa Melayu. Okey, untuk akronim bahasa Inggeris yang sudah terserap ke dalam bahasa Melayu, kita kena eja ikut sebutan dalam bahasa Melayu. Contoh dia, ASEAN. ASEAN tu kita eja macam mana? Jadi kita eja alif, sin, ya, alif, nun. ASEAN. Sama juga dengan UNESCO, MAPS dan ISET. Kita eja mengikut sebutan dalam bahasa Melayu. Baiklah, itu sahaja daripada saya dan Christina. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Boleh tanya.